Okay, untuk yang pertama ni, sekejap. Facebook Pixel. Okay, saya start dengan Photoshop dulu lah. Photoshop ni topik dia pendek je. Okay, bila korang buat landing page tu nanti, sekejap template ni kan. Tak nak. Okay, bila kita buat iklan di Facebook, kita kena pastikan setiap perkataan yang macam ni kita tak boleh menggunakan teks yang kita ambil daripada tepi ni. Kita kena jadikan teks tu sebagai gambar macam ni. So, korang kena buat dan disebabkan korang dah ada skill Photoshop tu, so korang boleh gunakan file Photoshop yang ada untuk edit. File Photoshop yang saya edit untuk buat headline ni adalah headline ni kan. Ni korang tengok ni, ini kalau kita masuk ke ni. Yang ini korang tengok kan. Ada banyak ni, ini. Saya gunakan file yang ini. Ni. Nombor 5 ni. So nanti korang boleh masuk ke dalam file Photoshop ni dan boleh edit di situ. Saya tunjukkan bagaimana nak buat. Sekejap, saya ambil linknya dulu. Saya bagi pada group supaya korang tahu macam mana nak ni. Alright. Link dan sekejap right. Okay, saya bagi link kat sini. So first kali korang kena macam mana nak edit, dia senang je. Alright, kemudian open minimum layers. Okay, saya gunakan font yang ini. So kalau korang menggunakan Photoshop, yang tak pandai pakai Photoshop nanti boleh tanya kawan-kawan yang pandai pakai Photoshop. So korang kena tolonglah diorang yang tak pandai pakai Photoshop ni, sebab nak edit pakai Photoshop ni senang je sebenarnya, skill dia. So macam mana saya buat adalah saya klik pada ni, saya open new, ambil width dia ni dalam 500 sebab senang je, sebab kita nak just ambil perkataan ni. So perkataan ni kita ambil, contoh saya nak ambil perkataan ni kan. Okay, saya ambil yang ni contoh, nak survey sikit ni kan. So saya klik, dia akan select nak survey. Saya ambil 3 ni, saya tekan hold control CTRL ni, tekan hold CTRL, kemudian saya select. So kat sini saya pastikan cursor ni move. So saya ambil ni, saya scroll ke tepi, saya drag, click and drag dia pergi ke yang baru. So ini kan dia punya pixel ni besar sebenarnya. So pastikan dia punya pixel tu high quality,
kita memang nak high resolution, sebab nanti bila kita upload ke landing ni, gambar tu dia tak pecah. Sebab tulisan ni yang kita pakai ni dia tak boleh pecah tau. Sebab kalau pecah orang tak boleh nak baca, dia akan menampakkan macam Amato punya website. Kalau kat sini nampak sharp kan, sebab dia punya pixel tinggi. Jangan risau kalau upload pixel yang tinggi, dia punya high resolution yang tinggi, sebab landing ni dia dah optimizekan dia punya website untuk dia macam compress image tu, dia macam tu. So korang tak perlu risau dah bab dia punya speed ke apa, nanti automatic secara sistem ni dia akan kecilkan size tu dalam website dia. Sekejap kita mana tadi? Okay, Photoshop tadi. So ni kalau macam besar sangat kan, macam dia kecil sangat, so korang kena besarkan lah. Biasa saya pakai ni je, ambil crop kat tepi ni, saya select semua ni, saya tinggal tarik jadi macam ni. So saya tarik, make sure dia besar, saya tarik dia macam ni dan tengok, alright, dah dapat. Okay, lebih kurang ni. Ni layers ni kita kecilkan sikit supaya mudah untuk dibaca. Ini. So dekat sini, okay, kat sini saya tukar. Okay, ini menggunakan font, custom font. So kalau korang tak ada font ni, korang kena install dulu font dia. Biasanya kalau macam korang tak ada font ni, font ni yang saya pakai adalah nama dia Days One. Sekejap saya type kat sini. Nama dia Days One. Kalau Days One. Kalau tak ada font ni dalam korang punya PC, Days One ni, nampak tak? Lebih kurang ni, nampak ni Days One Kalau tak nampak ni, korang boleh kalau tak ada ni, korang boleh just Google saja Days One font. Just Days One custom font. Font type. Font download. Yes, font download je. Macam tu. Nanti dia akan keluar Google Font macam ni kan. Pergi kat Google Font ni, kemudian di bahagian sini dia akan Days One. Okay ni, tulis download family. So korang download lah. Nanti korang download, kemudian kena pergi kat control panel macam tu. Control panel. Kemudian di bahagian sini, kalau korang punya, biasa kalau korang masuk dia akan jadi macam ni kan. Dia punya display dia. So korang pergi kat view by ni, ambil ke large icons. Kemudian di sini cari nama dia, mana ni? Font nama dia. Okay ni font. Kemudian yang ni, yang file tadi, yang file ni korang kena pergi kat sini, kena extract dia. Korang extract here. Macam tu, extract here. Kemudian dia keluar folder dia kat sini. So font ni korang kena copy and paste dekat file ni. Mana tadi? Ada kat sini. Paste and file kat dalam folder font ni. Dia kena letak dalam ni. Nanti kita tengok this one dah ada. So baru korang boleh pakai dalam Photoshop. Tapi make sure korang kena ni lah, close, and korang kena close dulu, lepas tu kena open balik. Dia kena restart balik font ni, baru dia ada Photoshop, baru dia ada font ni. Dia kena macam tu. Okay, so apa yang saya buat macam ni je. Tekan teks, contoh kalau nak tukar kan, ubat kuat, kita just macam ubat power contoh kan. Ni power. So bila nak upload tu nanti, korang kena make sure belakang font ni, belakang background ni, kita tak nak ada tak nak ada background. So kena letak tekan mata ni, kita tekan supaya dia ni. Dan jangan upload dengan ada banyak space macam ni. Kita tak nak. Kita nak upload nanti file tu, kita kena betul-betul dapat dekat dia punya ni saja. So macam ni korang nak buat adalah pergi kat bahagian tepi ni, dia tu gambar crop sebenarnya. Kat sini, make sure ambil icon ni, dia akan crop lah gambar ni. So kita crop tu nanti betul-betul ikut size ni. Korang ikut size ni. Okay.
So kita nak crop, kita ambil betul-betul size dia. Kita ikut size ni. Kalau dia terlebih ni, tarik sikit ke atas. Alright, dia macam ni. Okay, kita tekan enter untuk crop dia. Kemudian korang kena save dia dalam bentuk PNG ni. Okay, macam tu buat power tadi. Power. So, lepas tu upload macam biasa. Macam ni tadi. Lepas tu upload kat sini macam biasa lah. So, kalau korang ambil macam gambar kat sini kan, so, korang boleh ambil gambar baru. Ni dia. Okay, kalau tak ada korang boleh click and drag je sebenarnya. Dia boleh klik gambar yang kau simpan tadi, drag kat sini, nanti dia akan upload secara automatik. Itu saya tak tunjuk lah, sebab dia tu senang je, tak perlu nak tunjuk Alright, itu saja untuk Photoshop. File nanti boleh cari dekat sini. Saya dah bagi link tadi kat dalam ni. Dia ada banyak sini. So nanti korang boleh pilih lah mana-mana satu yang sesuai untuk yang korang nak pakai. Boleh pakai je. Semua saya dah betul-betul design custom untuk korang pakai. Dan semua ni dalam Photoshop. Nanti korang ni sendiri lah. Alright. Itu ya, okay, cukup ni. Saya tutup. Ini saya tutup. Alright. Sekarang ni kita pergi ke sekejap Okay, kita pergi ke Facebook Pixel dulu. Okay, di dalam Facebook Pixel ni, kalau kita pergi ke Facebook Pixel, okay, di dalam bahagian Facebook Pixel ni, saya kat sini, dalam video ni kita takkan tunjukkan contoh bagaimana nak install Facebook Pixel sebab benda tu senang, semua orang dah tahu. Dekat sini yang saya nak nampakkan adalah di dalam Facebook Pixel, bila kita set up Facebook Pixel, dia ada banyak event yang kita boleh gunakan di sini untuk marketing purpose. Dan yang saya nak nampakkan korang kat sini adalah setiap event, setiap visit activity yang berlaku di dalam website, dia itu menunjukkan commercial intention pelanggan terhadap produk yang kita jual. So apa yang saya maksudkan macam ni. Kita pergi ke Kate, sekejap ni saya kena lukis sebenarnya. Line, kotak, alright. Shape lah. Tak, okay, contoh okay, kita imagine ni kotak. Kotak ni adalah dia mewakili website. Dia mewakili landing page yang kita buat. Saya letak color macam mana? Color ni. Tak ada color. Okay, color kat sini. Alright, tak apa, tak ada color. Okay, saya tunjuk Ini mewakili landing page. Dia landing page yang kita buat. Let's say landing page. Okay, bila saya cakap landing page adalah landing page yang korang buat yang ini. Okay, landing page adalah ini. Inilah landing page. Sekejap kita publish dulu. Okay, landing page ni dia bukan hanya sekadar kita nak display barang, tapi sebenarnya data yang dalam sini kita boleh manfaatkan untuk marketing. Apa yang saya maksudkan adalah ada perbezaan. Semua traffic dia tidak sama. Ada traffic ni bila saya cakap traffic maksudnya adalah visitor, pelawat satu-satu pelawat tu. So bila orang scroll ke bawah, bila orang scrolling dia membaca. Dan
sejauh mana dia membaca, dia boleh ditentukan berdasarkan ini, berdasarkan sedalam mana dia baca. Adakah 50% saja, adakah 70%, adakah 90%, adakah 100%. So bila 100%, benda ni sebenarnya menunjukkan intention dia, sama ada dia nak membeli ataupun tidak. Okay, so apa yang saya nak nampakkan kat sini adalah dengan kita memanfaatkan, kuat pula bunyi motor, kita nak memanfaatkan data yang ada kat sini supaya kita boleh create audience dan kita boleh retargeting orang itu banyak kali di masa akan datang. Dan kita, benda ni kita boleh manfaatkan ini, mana Facebook Pixel. Okay, kita manfaatkan benda ni. So, tetapi yang saya cakap tadi, yang scroll depth tu, kedalaman dia scroll kita punya website tu, dalam Facebook punya event, Facebook Pixel event ni dia tak ada. Saya rasa ada, cuma saya nak kena kaji lebih dalam sedikit. Saya nak kena cari yang mana satu yang kita boleh manfaatkan benda tu untuk kita tengok ke sejauh mana dia melihat landing page tu. Dan dia bukan saja pada landing page, dia pada video, tontonan video tu pun boleh juga. Kalau kita pergi ke sini kan, kita pergi ke mana tadi, objektif kan, traffic conversion, continue jap, mana audience, okay, so create new, okay, saya kita custom audience. Okay, kat sini kan, setiap pixel yang kita install nanti, kita boleh create audience based on dia punya activity di sini. So apa yang kita nak buat di sini adalah simple saja. Korang kena apa yang dulu saya buat lah, disebabkan video marketing yang kita buat, Facebook marketing yang kita buat, Facebook ads yang kita buat, kita banyak menggunakan video. So bila korang klik pada video ni, kita boleh create audience based on dia punya tontonan. Di sini juga, sebelum mereka pergi ke website, mereka menonton video, dan berapa lama mereka menonton video tu pun boleh menentukan sejauh mana, setinggi mana intention mereka untuk membeli produk kita. So nanti korang kena buat training dalam korang buat jual energy man ni apa benda semua, korang kena banyakkan create audience. Ada audience yang mungkin lagi tinggilah dia punya commercial intention dia untuk membeli. Tetapi di sini kita tak boleh, orang membeli ni dia subjektif sebenarnya. Dia subjektif terhadap dia punya sekeliling. Sesuatu produk tu kalau macam sekeliling kita pun pakai, so kita akan cenderung untuk membeli benda tu sebenarnya. Kalau kita tengok orang kaya biasa pakai kereta macam ni, so orang kaya yang macam orang kaya juga, dia akan pakai kereta yang macam lebih kurang sama macam dia juga. Dan kalau kita tengok contoh, kalau macam kenapa satu produk tu dia mudah viral, adalah disebabkan orang sekeliling dia buat benda yang sama. So dia cenderung ke arah itu. Itu memang manusia. Dan bila ada dekat sini, yang kita buat, apa yang kita boleh buat nanti, apa yang kita boleh practice nanti adalah setiap audience yang visit kita punya video, kita akan create audience based on it. Dan video yang mereka tengok nanti, kita boleh create, bukan saja audience tu kita boleh tengok, kita boleh gunakan untuk buat iklan. Kita boleh gunakan buat look-alike audience ni untuk menggunakan audience yang kita dah buat tadi based on yang jumlah tontonan dia tu, untuk create look-alike audience, untuk create lagi besar kita punya audience dekat situ, untuk kita jual kita punya inilah produk management dan apa saja produk yang akan datang lah. Okay, ini adalah salah satu benda yang korang kena buat nanti. Dan dan audience ni kita boleh create bukan saja di sini, bukan saja video, bukan saja based on dia punya visit page dia ni, yang based on pixel ni. Ini lebih pada event. Kita nanti bila kita buat iklan, kita akan ada banyak website. Contoh macam yang kita buat sekarang ni kan, ada macam ni landing page yang kita buat. Landing page ni korang imagine ni adalah sales page ya. Okay, ni adalah sales page. Sales page ni adalah sales page yang kedua selepas page dummy tu. Okay, ini adalah entry page. Okay, ini adalah entry page.
So apabila mereka visit daripada page ni ke page ni, kita boleh create audience. Macam mana saya tukar colour je. Okay, kita boleh create audience based on orang yang visit page ni saja. Ataupun kita boleh create audience based on yang orang yang visit ini, yang visit ini. Ataupun salah satu. So nanti bukan saja ini, nanti dia akan ada page yang mana dia visit pula page, nama dia page checkout. Dia ada tulis checkout page. Checkout page ni adalah Shopify lah. Checkout page. Okay. So dekat sini kita akan create audience based on yang visit checkout page ni. Tetapi kita kena faham lah dekat sini, setiap visit daripada page entry page, dia pergi ke sebelah sini, lepas tu dia pergi pula ke sebelah sini, dia tidak sama. Dia punya jumlah tu biasanya yang ini akan paling ramai, yang ini akan 50% less daripada visit entry page. Dan bila ke checkout ni memang tidak ramai juga. Dia akan maybe less daripada 50% yang visit sales page ni. Maknanya kalau kat sini visitnya 1,000, mungkin yang visit sini mungkin 50%, kita boleh tak 500 ataupun 200 orang. Yang kat sini mungkin visit dalam 70 orang macam tu. Tapi dia visit kat sini pun belum tentu dia beli. Mungkin dia tak nak beli, banyak sebab. Mungkin disebabkan produk ni macam tak ada pilihan, dia tak ada cara payment yang dia nak beli ke. Mungkin orang yang masuk ke checkout sini, dia nak beli secara COD. Tetapi bila dia masuk ke checkout Shopify ni, kita Shopify checkout lah, jadi senang. Dia pergi ke Shopify checkout ni, mereka tak membeli disebabkan tidak ada pembayaran pilihan yang mereka nak. Mungkin mereka nak bayar pakai kad kredit ke. Sebab ada orang dekat KL ni yang saya tengok sekarang, mid class, jenis yang mid class, pembeli mid class ni, mereka membeli tidak lagi menggunakan cash, mereka menggunakan kad kredit. Memang orang yang membeli menggunakan kad kredit ni sangat ramai. So bila kita nak menjual secara online, adalah bagus kalau kita banyakkan option untuk membeli energy money. Diorang boleh pakai cash kalau diorang nak pakai cash, diorang boleh cash on delivery ke macam mana, diorang boleh buat juga. Diorang boleh membeli secara online banking pun boleh juga. Diorang nak membayar pakai kad debit pun boleh juga. Diorang nak membeli pakai e-wallet pun boleh juga. Diorang nak membeli secara kad kredit pun boleh juga. So kita kena banyakkan option payment tu. Sebab tak semua orang cara dia membeli tu sama tak ada orang semua pakai cash. Tak semua orang pakai cash. So even saya kat sini sekarang pun saya dah tak pakai cash, saya beli. Saya akan pakai e-wallet. Kat mana-mana saya pergi, tak kisahlah saya makan KFC ke, saya makan dekat Texas Chicken ke macam sekarang, saya dah tak bayar pakai cash lah. Saya akan pakai e-wallet. So pelanggan yang macam ni dia sangat ramai juga. Sebab tu kalau kita tengok Grab punya data, kalau kita tengok dekat sini ya, kita pergi Play Store, let's say kita tulis apa e-wallet sekarang, GrabPay kan, Grab. Kita pergi Grab, kita boleh tengok dekat sini berapa ramai yang download. Ada 100 juta dekat Saudi session ni. Saya boleh imagine untuk sesuatu produk tu popular, dia mengambil, kita boleh tengok dia punya installation dia ni adalah 1 juta ke 5 juta untuk rakyat Malaysia. Saya tunjuk bukti dia. Okay, kita tengok Boost. Itu adalah Boost Kita tengok berapa installation dia. Ramai orang dah kenal Boost. Dia punya installation dia adalah 5 juta. See? Kalau kita tengok Maybank dah famous dah lama famous. Kita tengok berapa installation dia. See? Ada 5 juta juga. So, mudah.my, mudah yang biasa kita beli jual barang tu kan, mudah.my, kita tengok berapa installation dia. So nanti korang boleh kaji sendiri berapa banyak installation yang ada dekat sini adalah untuk make sure, okay, bila ada 10 juta download, 5 juta download, 1 juta download, maknanya memang dah meluas cara penggunaannya di Malaysia. Sebab Malaysia ni tak ramai, dia ada dalam 30 juta je. So kita boleh tengok, ada mudah.my pun 10 juta orang download. Ni 10 juta ni Malaysia tau. You kena faham Yang Maybank saya tunjuk tadi tu, itu mudah.my ni dia tak ada dekat luar daripada Malaysia. Mudah.my ni kat Malaysia je. So korang boleh tengok betapa ramai orang download. Yang Maybank tadi pun sama juga. Ni Maybank7.my ni. Di Singapore dia dah apps lain lah. Dia tak pakai apps Maybank Malaysia punya. So korang boleh tengok. So kat sini saja dah menunjukkan yang penggunaan Maybank QR Pay dah sangat meluas. Penggunaan
cashless punya transaction ni dah sangat belas. So kita kena embrace benda ni. Kita tak boleh lari daripada benda tu. Okay. Boost apa lagi e-wallet, Tashengo yang famous dekat Malaysia Tashengo e-wallet kalau kita tengok. Okay. See? 5 juta juga. Tashengo 5 juta. Maybank QR Pay 5 juta. Maybank QR, Maybank to you tadi 5 juta. Boost tadi 5 juta. GrabPay dia lebih kurang macam tu juga. Kalau kita tanya kawan-kawan kita, ada tak Grab, app Grab dalam dia? Apps Grab dalam smartphone dia, cakap mesti ada. So ini memang dah menjadi satu kita punya sebahagian daripada hidup kita. So kita kena embrace benda tu. Dan kat sini yang kita kena gunakan, yang kita kena nampak, bila kita guna Shopify checkout ni, sebab tu di dalam sales page tu nanti kita kena divide by section payment tu kalau boleh. Biar dekat sini, dekat sales page ni dia terus clear apa payment yang kita accept, yang diorang boleh bayar untuk membeli Energy Man. Malah bukan saja dekat, kan kalau kita biasa masuk ke website, kita ada macam melihat macam satu website ni, mana-mana website lah yang dah international ke ataupun yang memang commercial value dia tinggi dekat Malaysia, biasa diorang akan tulis macam accepted payment method ke macam mana macam tu lah Dia akan tulis banyak-banyak kan, ada Maybank lah apa semua. Itu sebenarnya untuk meningkatkan conversion rate. So maknanya apa yang kita boleh buat kat sini, based on data nanti bila kita buat iklan, entry page apa semua ni, kita akan nampak sebenarnya apa yang membuatkan orang tidak pergi ke sebelah ni. Mungkin of course kita boleh tahulah mungkin harga dia sebab mahal ke, ataupun mungkin iklan orang masuk ke entry page ni daripada Facebook Ads tu memang dah tak relevant ke kita punya iklan tu ke. Itu kita boleh tengok dekat situ lah. Dekat sini adalah apa yang saya nak tunjukkan adalah nanti bila kita buat iklan, based on iklan tu kita kena create audience supaya kita boleh analyse audience tu. Kenapa mereka tidak melanjutkan dia punya journey sampai ke Shopify checkout. Dan of course kita kena faham juga dekat sini, setiap journey ni, setiap perjalanan, bila kita boleh cakap itu perjalanan, kita kena make sure dia sesimple yang mungkin, semudah yang mungkin untuk difahami. Okay. So kita patah balik ke Facebook Pixel tadi. Okay, dekat sini untuk install Facebook Pixel ni, basically dia adalah sama sebenarnya. Dan kalau kita lihat ada view content, ada add to wishlist, add to cart. Ini sebenarnya hanyalah sebagai kategori sahaja. Sebab benda ni nanti dia akan digunakan di sini. Sekejap dia akan masuk di sini nanti, Facebook Pixel. Mana tadi? Bila korang klik iklan, okay, bila korang klik iklan conversion macam ni, di bahagian sini dia akan choose an event. Korang nak macam mana? Dia ada checkout page kan, macam ni ada checkout page, ada submit application, search, contact, complete registration. Dekat sini korang nak gunakan, okay, iklan ni guna dia untuk apa? Apa yang saya masukkan di sini? Apa yang masukkan saya macam ni? Bila kita set up ni, saya buang dulu lah. Okay. Kita nak cakap kat sini adalah view content. Saya akan gunakan, okay, kita ambil view content Saya gunakan Facebook event based on pixel ni supaya mudah untuk kita belajar. Okay, kat sini kan dia ada view content, ada add to wish list, add to cart. So benda ni sebenarnya dia sama saja. Walaupun korang letak add to cart dekat sini, ada add to cart lah contoh dia sama saja event tu. Dia beza dia adalah untuk kita untuk categorizekan event tu supaya kita tahu, okay, yang ni bila masa event ni akan trigger. Contohnya di sini add to cart ni, macam add to cart ni, bila masa pixel tu akan di-trigger. Yang di sini bila masa Facebook Pixel tu akan trigger nanti digunakan di sini untuk kita optimizekan kita punya campaign supaya apabila di sini, contohlah kita ambil view content di sini kita letak view content di sini.
kita boleh katakan then address this then tekan initiate checkout. Okay, kita boleh katakan add to cart lah. Ada yang tak nampak ke saya punya screen ni? Alright. Tolong nanti kalau tak okey, boleh tolong mutekan tu sebab saya takut saya terganggu saya punya fokus. Alright. Dia hanya untuk okey kat sini. Korang boleh tengok So, apabila dia macam ni, apa yang saya nak korang nampak adalah Okay. Facebook event yang kita pakai ni hanyalah untuk menanda visited session tu. Okay. Hanyalah untuk menanda setiap visit ke page ni untuk menanda visit ni adalah orang view yang view content. Yang pergi ke sales page ni pula adalah orang yang view yang add to cart punya group, customer group. Yang pergi ke Shopify checkout ni pula adalah orang yang initiate checkout, yang initiate checkout event. So maknanya nanti di dalam Facebook, di dalam bila korang buat campaign conversion ni, dia tak semestinya conversion yang korang kena buat tu orang kena complete semua journey ni. Maknanya orang kena masuk sini, dia kena masuk sini baru kita akan kira sebagai satu conversion. Dia tidak semestinya macam tu. Kita boleh kirakan satu conversion tu based on event. So maknanya campaign yang kita buat tu nanti kita nak kira satu conversion contoh. Kita boleh kira kita boleh buat macam ni. Sekejap, saya nak nampak perbezaan dia. So kita boleh buat orang yang visit entry page kita boleh kira sebagai satu conversion. Orang yang visit satu sales page kita boleh kira sebagai satu conversion. Orang yang initiate Facebook checkout ni kita kira dia sebagai satu conversion. Ini adalah untuk kita boleh create pelbagai campaign dan create pelbagai audience supaya untuk memudahkan kita untuk membesarkan lagi kita punya kolam audience tu. Supaya untuk kita ni lah sama ada kita nak buat lookalike audience ke akan datang, supaya mudah untuk kita bina message marketing, message jualan yang cukup untuk mereka gunakan tu sebagai bila mereka dah contoh yang saya nak cakap kat sini adalah orang yang visit entry page ni, mungkin orang yang dah visit entry page dia tidak pergi ke sales page ni, mungkin ada certain information yang bagi mereka tidak cukup untuk membuatkan mereka membeli. So nanti apa yang saya akan buat adalah saya dengan Bos Hidayat akan create macam nama dia marketing asset, yang mana mungkin ada video baru, mungkin kita pakaikan mungkin kita pakai macam ada duta produk ke, ataupun kita akan pakai macam banner promosi yang baru ke, atau mungkin kita create offer yang baru ke, yang macam mana yang akan increase benda tu. So nanti marketing assets tu kita akan berikan kepada stokis, agent dan team sales, team marketing untuk gunakan untuk naikkan lagi conversion rate di dalam website. Sebab benda ni, sebab macam kita kalau kita tengok satu iklan, kita takkan semudah itu membeli. Dia tidak seperti itu. Tetapi apabila barang yang kita tengok kita ni buat keputusan, manusia ni dia buat keputusan based on sekeliling dia, yang apa yang based on information di sekeliling. Macam kita cakap contohlah ke sekeliling kita pakai benda yang sama, sekeliling kita cakap benda yang sama, so kita akan terpengaruhi benda tu. So benda tu yang kita kena create
kita kena create atmosphere tu di dalam Facebook, yang mana bila dia pergi, setiap kali dia buka Facebook akan ada information iklan yang berlainan angle tetapi cerita pasal Energy Man. So bila dia tengok ada banyak orang yang bercerita pasal Energy Man ni bagus, Energy Man ni saya dah beli 3, saya dapat setengah jam dengan bini saya pakai, saya dah gunakan Energy Man ni secara kerap. So disebabkan testimoni macam tu, disebabkan penjelasan produk yang macam tu daripada orang yang berlainan, yang membuatkan orang okay, memang produk ni bagus, aku nak try. So itu apa yang kita bincang hari ni, dia berkaitan dengan marketing logic. So yang inilah yang kita akan buat akan datang, dan ini adalah basic dia. Alright, jap kita putar balik. Retargeting events. Okay, kat sini kan kalau kita tengok kan ada macam tapi kebanyakan yang kat sini yang kita akan pakai adalah macam view content, add to cart, initiate checkout, kemudian purchase. Yang lain-lain ni kita memang tidak akan pakai. Yang ini kita tidak akan pakai. Okay, tapi basically dia adalah sama. Cara nak install dia senang saja. Facebook Pixel yang korang dah install tu, korang tinggal pergi dekat bahagian sini, klik pada mana-mana ni, klik pada bahagian sini, kemudian ambil ni, ambil kod tambahan ni, pergi ke landing ni. Okay, pergi ke landing ini, pergi ke yang bahagian dashboard, dashboard page tu, landing page, pergi ke JavaScript ni. Sekejap, mana yang kita dah install? Ni ada tak? Alright, yang ni dah ada kan. So pastikan korang kena install yang Facebook Pixel yang memang kena wajib kena install tu, dan ditambah dengan Facebook Pixel yang korang nak. Pergi ke add script. Okay, script. Dekat sini kita akan letak contohnya macam tadi. Yeah. Okay, view content. Kita namakan lah Facebook Pixel view content. Okay, ni letak kat sini. Pastikan dia body dia bottom body bottom. Jom kita tengok balik dia punya ni. Okay, kat sini dah tulis paste the view content code. Oh, dekat sini. Letak di sini. Nampak letak di sini. Body ni. Facebook Pixel yang kita install tu dia letak di bahagian kepala. Tetapi Facebook yang tambahan iklan tu kita letak di bahagian body. Nampak ni? So kita kena letak di body head. So pergi kat sini, ambil sini. Body top. Body top. Ini enable, kita add macam tu saja. Dan nanti event ni dia akan keluar di dalam Facebook Pixel punya ni, di dalam Facebook Ads. Kalau saya tak salah, dia akan keluar di dalam Facebook Ads punya dashboard tu lah. Dia akan ada baik macam based on column tu kan, ada yang macam purchase kan, yang korang buat sekarang ada purchase kan. So nanti akan ada yang apa lagi, so dia ada di kat situ lah. So based on tu lah nanti kita akan yang tu kita akan revisit nanti. Lepas kita dah buat semua ni, kita akan tengok benda tu. Sekarang ni kita tak payah tengok lagi sebab nanti dia akan memeningkan kepala kita. Okay, Photoshop, edit dah sudah. Retargeting. Okay, retargeting. Retargeting sekejap. Saya rasa retargeting dah okay ni kot. Retargeting, customer attention, audience. Alright, tambah lagi. Okay, tadi saya dah cakap kan, so setiap visit yang ni nanti kita akan create audience lah. Satu ni dia akan ada satu custom audience. Kita akan create satu custom audience khusus untuk Facebook event. Ini pun sama juga. Kita akan letak kat sini juga. Ini pun sama juga. Okay, so maknanya nanti bila korang buat iklan, nanti di bahagian sini Ads Manager ni, di sinilah yang korang akan pilih. And audience dia akan masuk kat sini nanti. Facebook dia akan di bahagian save audience ni, di bahagian sini. Kalau kita create audience, kalau korang boleh tengok kat sini kan, saya ada setiap ni saya create audience, korang boleh tengok. So yang based on dekat sini lah dia akan di sini.
di sini. So nanti sinilah kita akan based on audience yang audience ni pernah tengok tak kita punya ni iklan. Kalau dah pernah tengok iklan, okey, message jualan yang macam mana kita nak buat, video macam mana yang kita nak bagi, gambar yang macam mana kita nak bagi, even landing page yang kita nak design untuk orang yang dah pernah tengok iklan pun kena custom, tak boleh pakai landing page yang sama. So maknanya dekat sini nanti ini adalah untuk kita kena kenal pasti. So saya ada ticket side lah, saya buang ni supaya tak keliru. Ini just untuk ni audience ni dia ada yang nama dia cold traffic. Cold traffic ni adalah orang yang tak pernah kenal Energy Man, yang tak pernah kenal produk kita. Dan ada yang dinamakan nama dia warm traffic. Warm traffic ni adalah orang yang mungkin dia pernah kenal Energy Man, orang yang pernah kawan-kawan dia pernah sebut cerita pasal Energy Man ke, orang yang dia dengan kawan dia berborak dalam WhatsApp pasal Energy Man ke. So itu dinamakan warm traffic, orang yang dia pernah tengok video yang korang buat dan dia pernah tengok, okey, dia pernah tahu Energy Man, dia pernah tengok video Anju cerita pasal macam mana nak sapu Energy Man dekat ni kan. Kemudian dia namakan hot traffic. Hot ni adalah pelanggan yang pernah membeli. Ini istilah dia lah, ini istilah marketing tau, so korang kena tahulah. Sekejap besar kan. So letak kat sini. So based on traffic ni yang ada dekat sini, yang dekat sinilah kita nak kena decide apakah message marketing yang kita nak letak. Untuk cold traffic dia tidak boleh message marketing yang sama yang dekat warm traffic, dan message orang yang pernah membeli kita tak boleh letakkan iklan belilah lagi Energy Man, mungkin dia tidak efektif. So kita kena decide dekat sinilah yang mana kita kena memainkan peranan. Daripada mana kita kena set up macam satu department ke macam mana yang memang kerja dia adalah untuk bina marketing logic ni. So nanti mereka ni lah yang akan create marketing asset tu. Cold traffic nak bagi iklan yang macam mana, warm traffic nak bagi iklan yang macam mana, hot traffic nak bagi iklan yang macam mana. Contoh hot traffic, orang yang dah pernah membeli kan. So kita takkan kita nak buat iklan yang nak jual Energy Man yang sama, tak. Mungkin kita boleh upgrade dia pergi membeli Energy Man Advance. Contoh kita ambil contoh Energy Man Advance, kita boleh letak bagi dia EM Advance dengan harga mungkin yang lebih tinggi ke atau macam mana kan? Orang yang ni tak pernah membeli, orang yang tak pernah membeli, contoh call traffic ni. Orang yang pernah membeli tak pernah membeli Energy Man, takkan kita nak jual Energy Man Advance, tak boleh. So kita tak boleh buat macam ni. So orang yang pernah membeli, yang tak pernah membeli yang warm traffic, takkan kita nak suruh dia beli Energy Man Advance yang harga dia mungkin lagi lebih mahal, ataupun buat makan kan yang dia tak pernah interact dengan ni, tak boleh juga. So kat sini marketing logic memainkan peranan untuk message marketing yang macam mana kita nak bagi yang ni. Alright, itu untuk Facebook Pixel dan retargeting. Okay, sekarang ni kita akan masuk ke Shopify. Bagaimana nak manage Shopify untuk manage sales dan create audience, create buy button tu. Shopify. Alright. So nanti kalau korang tak tahu macam mana nak login ke Shopify, boleh tanya Aiman. Nanti Aiman akan guide lah macam mana nak login ke Shopify. Boleh Aiman Alright, cantik.
So dekat sini saya takkan tunjuk bagaimana nak daftar, so tak perlu. Nanti korang boleh google je macam nak daftar, senang saja. So untuk create buy button, kat sini ada beberapa benda yang kita nak belajar. Kita akan belajar macam mana nak manage order, macam mana nak create product. Create product mungkin tak perlu kot. Kita nanti tak apa, saya tunjuk lagi. Kemudian kita nak tengok kat sini, kita boleh tengok marketing. Okay, jadi kita yang ni tak payah tengok dulu. Kita akan tengok di buy button, macam mana nak create buy button supaya kita boleh letak di dalam website. Kalau kita tengok kat sini kan. Okay, sekejap. Purchase. Okay, kat sini lah contoh. Dekat sini, okay, buy button ni dia bukan buy button yang kita buat sendiri di dalam landing page ni, tetap. Ini adalah daripada Shopify. So dia memang script datang daripada Shopify, so korang kena ni tahu macam mana nak buat. Senang saja, pergi ke Shopify. Kita pergi ke sini, okay, masuk ke bahagian sini, Shopify ni. Dia ada di bahagian sales channel ni. Pergi ke buy button. So di sini korang boleh klik pada create a buy button. Kemudian di bahagian sini klik pada product buy button. Dia ada beberapa kat sini ada dua. Kat sini kalau tengok collection buy button ni, kat sini nanti yang collection ni beza dia adalah dia macam satu susunan produk. Dia macam ada, kalau dalam produk ni kita tengok product management ni, dalam account ni kita ada 3 produk ni. So bila kita pakai buy button yang collection ni, dia akan susun 3 tu. Ada 1, 2, 3. Management 1, ada 2, ada 3. Dia macam tu lah, lebih kurang. So yang tu kita tak nak, kita akan disebabkan kita nak membuat ini, kita nak buat macam pricing punya table ni kat sini. So kita kena bina satu button satu secara individu supaya kita boleh letakkan di satu-satu pricing table. So macam kita nak buat, senang saja. Di buy button ni, create a buy button, letak pada product buy button. Kemudian choose produk yang mana korang nak create. Contoh kita ambil management satu item ni, klik pada select. Kemudian okay, di bahagian sini korang boleh tengok dia punya buy button dia. So di sini ada layout style. Kalau korang tengok dekat kiri ni, layout style, dia ada nama dia basic, dia classic, dia ada full view. So full view dia akan jadi macam ni lah. Dia akan, kalau kita ambil code dia ni, kita paste di landing ni sini, dia akan jadi macam e-commerce punya style lah, yang kedai online biasa korang tengok tu kan. Dia akan jadi macam tu. Tetapi yang ni kita tak nak. Kalau kita tengok di sini, kita ambil klasik. Okay, klasik pun sama lebih kurang juga. Dia akan nampakkan tu. Disebabkan kita pakai pricing table, yang kita buat pricing table macam ni, so kita ambil yang basic saja sebab kita nak button ni saja. So di sini action when people click. Bila orang klik sini, ke manakah mereka akan pergi? Adakah mereka akan direct to checkout? Adakah mereka akan add to cart, add product to cart? Add product to cart ni nanti kalau dia tekan add to cart macam ni, dia akan ada keluar macam cart kat tepi ni. Maknanya kalau kita pilih yang ni, bila orang klik buy button ni, dia akan keluar macam cart kat tepi ni, dekat tepi kiri. Sebab kita nak memudahkan proses pembelian orang, so kita pilih yang direct to checkout. Dia either way mana-mana pun sama saja, tetapi as long as dia memudahkan orang faham apa nak buat next action, tak ada masalah apa pun yang kita nak buat. Option kat sini yang korang nak pilih. Kalau kat sini orang tekan yang ada open product details. Yang ini pula adalah bila orang tekan view product ni, dia akan keluar macam dekat website ni nanti, dia akan keluar macam satu pop-up macam tu. Yang ini saya sarankan jangan pakai sebab dia akan menyusahkan orang bila orang menggunakan mobile nanti. Bila orang guna mobile, dia akan nampak macam yang pop-up macam ni dekat mobile, dia tak mudah untuk navigate benda tu. Dia akan macam mengelirukan pengguna. So elakkan benda ni, jangan pakai. Kita ambil yang ni saja. Direct to checkout je, lagi senang. Buy now. So nanti dia akan terus pergi ke di bahagian button style ni, dia pakai benda styling. Korang boleh besarkan lah. Nak besarkan width dia ke, kecil ke, button corner ni nak bulat ke, macam mana ke. Yang ni dia punya font, nanti korang boleh explore sendiri. Ini size button, korang nak macam mana. So boleh tengok lah kat sini. So kita tekan sini. Okay, di bahagian layout ni, kat sini kita nak tengok lah styling dia. Dia dekat
tengah ke, kiri ke, kanan. So nanti korang boleh explore sendiri ni. Yang ini akan nampak kalau korang ambil yang ni. Kita ambil klasik contoh layout ni, kita ambil center contoh right. So dia akan nampak, korang boleh nampak kan. Tapi pakai basic je, senang. Dan sekejap, ambil basic balik. Okay, layout ni, kemudian di sini. Okay, di add to cart ni, button text ni kita boleh tukar lah. Kita nak tukar macam beli sekarang, ataupun kita nak letak macam buy now. Lebih kurang macam tu. Boleh tukar, dia punya tukar teks. Boleh tunjukkan kuantiti lah, berapa kita nak letak. Yang ini bergantung kepada marketing logic tu, bagaimana kita nak jual produk management menggunakan buy button ni. Tapi disebabkan kita dah create satu, kita dah create macam pricing table ni, kita dah terus pisahkan button ni berapa dia punya kuantiti dia, yang ni berapa kuantiti dia, yang ni berapa kuantiti dia. So kita tak perlu lagi lah nak letak yang ni tak perlu. So boleh uncheck saja. Kemudian dia bagian shopping cart ni, yang ini tak perlu kot sebab kita direct to checkout. Yang ni nanti dia lebih kepada macam customization, ni je, nak localizekan perkataan ni saja. So korang boleh explore nanti. Contoh kalau korang tukar kan, setiap card kita letak macam barcode. So korang boleh nampak lah dekat sini. So ini korang boleh explore sendiri. Tak perlu nak explore kot. Scroll boleh tengok, tak penting kot. Alright, di advanced settings. Okay, yang ini korang kena make sure dia tulis kat sini redirect in the same tab. Kalau open pop-up Windows ni, dia sama yang macam ni tadi, yang open product details ni. Dia jadi macam ni. Maknanya bila orang klik di button sini, dia tak akan pergi ke sini. Instead of dia akan buka satu pop-up baru. So pop-up baru ni masalah dia adalah nanti kalau dalam komputer tu ada yang dinamakan adblock macam ni. Kalau korang tengok ada adblock kan. So adblock ni dia akan block semua pop-up yang ada dalam website. Sebab benda tu macam annoying. So kalau boleh, semua tu nanti kita kena buat di same tab je, tab yang sama. So maknanya tab yang sama ni adalah tab yang ni, yang sama ni. Bila klik, dia akan pergi ke tab yang sama. Dia tak akan buka pop-up baru. So, pop-up pun macam annoying sebenarnya. Right, itu di pop-up. Yang ni sama juga macam tadi, dia lebih kepada nak tukar nama, design apa semua. So korang boleh explore sendiri. Advanced setting, yang ni yang tadi. Okay, bila dah buat, yang ni just untuk customize dia punya looks dia, appearance dia. Bila korang dah puas hati, pergi ke klik pada button next ni. Di bahagian sini, klik pada copy code. Copy code, nanti korang dah copy code. Okay, pergi ke sini. Masuk balik ke editor tadi. Sekejap masuk editor sekejap. Alright, di bahagian sini boleh lah. Saya buang ni, ini pun saya buang, ini pun saya buang. So korang kena, di bahagian sini korang kena ambil yang HTML ni. HTML, klik, drag, letak dekat sini, kecilkan sikit. Size HTML ni dia tidak akan mempengaruhi size button dia just kotak biasa saja. Kotak yang di sini dia tak akan mempengaruhi apa-apa size. Yang kalau korang nak edit size button, nak besar ke nak kecil ke, korang kena editnya di sini. Di sini di dalam Shopify punya content management system ni sendiri. So di bahagian sini klik pada edit, kemudian paste code tadi. Korang dah paste. Okay, macam ni, save and close. Korang tak akan nampak dulu buy button tu. Yang kalau korang nak tengok, korang sama ada kena klik pada preview ataupun publish. Di dalam live website baru boleh tengok button, baru boleh nampak. Sebab button ni dia akan load daripada sistem luar. So dari dalam sistem landing ni dia tak akan tunjukkan buy button tu. So ke bawah kau boleh nampak produk tadi kan, gitu kan. So nampak dia akan jadi macam ni kan. So kita tak nak. Ni kita nak yang satu lagi. Kita nak direct to checkout. Kita
Kita ambil buy now, next, copy code, patah balik, back, ini kita tukar di sini, saya close, kita klik preview. See, boleh nampak. Tapi kalau saya klik buy now ni dia akan error. See, dia error, tak boleh. So, kalau korang nak tengok dia punya yang betul dia, klik pada publish. Kena tengok pada live dalam live website. Kemudian baru boleh tekan yang buy button tadi. Klik pada buy now. So dia akan pergi ke Shopify. Dia macam tu. Alright, sekarang kita dah belajar pasal buy button. Kita akan belajar yang lain pula. Alright. Okay. That's it. So di dalam Shopify ni dia ada banyak analytics yang dia dah siapkan. Dia dah banyak data yang disiapkan. So kat sini korang boleh tengok sebenarnya setiap dekat tepi ni korang boleh tengok korang punya sales berapa. Contoh macam online store, based on korang punya sales channel. Kat sini kan sales channel ni ada banyak, ada buy button, ada online store. Korang boleh tengok based on sales channel ni, buy button datang dari buy button berapa hari ini. So korang boleh tukar lah, korang nak ambil yesterday ke macam mana kan. Atau others ni dia lebih kepada macam app sebenarnya. Dia macam korang kena install sistem luar macam tu. Apatah nama dia contoh, macam WooCommerce lah. Contoh pada sistem WooCommerce tu korang boleh linkkan ke dalam Shopify. Maknanya bila ada sales dalam WooCommerce, nanti sales tu akan masuk ke Shopify. So dia akan keluar di sini. Tapi yang tu tak perlu kot, sebab tak penting lagi kan. So yang di sini, okay, kat sini lah korang boleh tahu lah berapa orders yang nak kena fulfill. Check kat sini tulis 9 order to fulfill, 7 payment to capture. So kat sini kita boleh nampak yang ada 9 orang yang dah bayar, tetapi dia tidak completekan punya sales dia. Mungkin dia tak macam kalau dekat sini kalau kita tengok okay, kat sini lah contoh dia dah masukkan nama apa semua kan, dia continue to shipping dekat sini, tapi dia ambil kat sini yang COD kan. So mungkin nak kena reconfirm ke macam mana ke. Kalau B-Place ni kan selagi dia tak complete ataupun dia tekan B-Place ni dia tekan complete order, tapi dia tak proceed membayar di dalam B-Place tu. So sistem B-Place dengan sistem Shopify dia tak boleh nak communicate, nak bagi tahu okay orang ni dah bayar. So disebabkan situlah dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar di kat sini dia akan keluar macam ni lah. So maknanya macam ni bila dah ada pelanggan yang macam ni contohnya, nanti Bos Hidayat dia kena assign satu orang untuk call orang-orang ni, sebab orang-orang ni adalah leads. Untuk call dia kat sini kalau kita tengok ada nombor kan, biasanya akan bagi nombor macam ni. Kita ambil ni, mungkin kita boleh WhatsApp dia, kita bagi pada team sales untuk follow up ke macam mana. Kita boleh buat macam tu. Ataupun let's say pelanggan ni ramai gila lah. Contoh yang orang yang macam ni unfulfilled ni kalau kita ambil, dia ada macam 1000 orang. Mungkin data-data ni kita boleh ambil untuk jadikan dia sebagai audience di dalam Facebook Ads. Kita boleh buat macam tu pun boleh juga. Yang itu kena ada sistem tambahan lah dalam Shopify ni. Mungkin nak kena ada install macam apps tambahan yang berbayar, tapi nanti kita akan, yang tu kita akan kaji kemudian. Draft ni draft tak bayar. Abandon checkout ni, okay, abandon checkout ni yang kat sini, kalau kita tengok kat sini dia lebih kepada macam testing ni masih lagi testing, belum apa-apa lagi. Tetapi kalau yang real punya, apabila orang complete steps pada steps ni, step ni, contoh kita ambil ke sini lah, okay kan, sebelum dia, okay, dia dah masukkan nama. Alamak, okay, ambil buy now. Okay, sini dia dah masukkan nama, dia klik pada continue shipping, tapi dia tak continue bayar. Sampai sini dia terus klik pangkah. So nanti sistem Shopify dia memang akan ambil data tu, dia akan letak di dalam abandon checkout ni. Dia akan letak dalam ni. Dia akan letak dalam. Saya nampak? Saya punya kalau saya refresh ada kot. Nampak? Just now. So saya punya tak. So data-data ni pun boleh kita gunakan, kita boleh ambil, gunakan untuk buat Facebook Ads. Kita boleh create audience based on abandoned checkout. Tetapi mungkin dia efektif, dia mungkin tidak.
bergantung kepada serial manalah data tu. Mungkin kalau data tu just data dummy, dia main letak macam tu, so memang tak boleh lah kita buat apa. Tetapi kalau yang macam data tu memang kalau real, kita boleh korek lah dalam sini. Kita ambil contoh, kita boleh korek data tu. Kalau dia ada nombor telefon, ada tak nombor telefon? Okay, tak ada nombor telefon. Kalau ada nombor telefon kita boleh call lah. Kalau tak ada, saya rasa memang tak boleh buat apa. Tapi based on benda tu sebenarnya so yang let's say lah, dia ada nombor telefon lah. Kalau dia ada nombor telefon, kita boleh gunakan link ni. Kita ambil link ni, kalau kita follow up dia by WhatsApp, kita boleh gunakan link ni, kita bagi pada dia. Okay bang, kalau nak sambung beli apa yang abang ambil hari tu, tak payah nak go through daripada awal lagi dah. Klik je pada link ni, kita bagi kat WhatsApp contoh. Kita ambil link ni, bagi kat WhatsApp, nanti dia akan recovery terus. Dia punya abandon checkout tu, dia akan terus continue dekat mana yang dia tertinggal. So dia tinggal klik pada continue payment, dia tak perlukan masukkan nama dah, apa benda semua. So dia terus beli je, complete. Macam tu. Itu salah satu kelebihan lah kalau pakai abandon checkout ni. Tapi data dalam abandon checkout biasanya kadang okey, kadang ada yang data betul, kadang ada orang main tekan-tekan je kan. So kita tak boleh nak tahu. So macam ni kan 4B tu ni, tapi dia tak ada nombor telefon lagi tengok ni. Dia jangan ada email saja. So susah lah kita nak contact dia. Sebab kat Malaysia ni kalau pakai email macam ni, kita contact by email, saya tak rasa dia orang nak reply pun kan. Sebab dia orang akan nampak email tu sebagai email spam je. So nanti memang kita nak kena, sebab Shopify ni dia tak boleh nak wajibkan pakai nombor telefon saja. Itu yang tak best dia. Sebab kalau ada nombor telefon tu yang sedap nak check out, nak apa, nak follow up kan. Alright, di bahagian produk. Okay, sudah itu. Di bahagian produk ni pula, ini untuk add product. Untuk add product senang saja, korang tekan pada add product ni. Kalau nak add product, di bahagian sini dah masukkan nama, description, gambar, pricing, cost per item, hanya untuk kita tengok berapa profit per produk. SKU kat sini boleh track quantity. Kalau tak nak, dia abaikan. Yang ini memang kena letak shipping. Country information ni, custom information ni tak payah kot, korang boleh abaikan sebab kita tak perlukan pun. Kena klik pada save, itu saja. Shopify punya konsep nak tambah produk dia sama macam WooCommerce. Saya tak nak tunjuk detail, nanti korang boleh expose ni. Dia macam tu je, sama saja, dia tak ada beza pun. Inventory, inventory ni kita dah tengok stock. Yang ni tak perlu, biarkan. Purchase order, yang ni pun tak perlu, biarkan juga. Yang customer, okay, di bahagian customer ni, di sinilah kita akan nampak customer yang abandon kita punya checkout, yang dah membeli pun ada di sini, yang returning customer pun ada di sini. Kalau korang tengok, kita tengok yang all ni, kalau kita ambil new, kayaknya kan saya abandon saya punya checkout tadi ada. Dan kita boleh tahu lah pelanggan tu berapa dia spend, apa benda, berapa dia ni. Sebab tu nanti ke depan kita memang kena wajibkan kita punya pelanggan, kalau nak membeli, dia kena menggunakan sistem Shopify ni. Sebab apa? Sebab kita boleh track nama dia. Contoh kita ambil seorang, contoh macam ni, nama Muhammad Ilyas, berapa banyak dia order dengan kita, dan berapa banyak dia dah spend. Sebab benda ni ke depan memang dia akan memudahkan lagi kita punya pengurusan bisnes. Sebab kita boleh tahu dah value setiap pelanggan tu, berapa dia punya value dia. Sebab tak semua pelanggan ni sama. Ada orang yang mungkin dia beli sekali saja, ada orang yang beli sampai 4, 5, 6 kali. Macam mana kita nak track? So kita kena letakkan semua pelanggan tu dalam satu tempat, supaya nanti akan ada department lain, contohnya bahagian customer support ke, so dia boleh masuk ke dalam Shopify punya ni. Dia boleh tengok lah based on data pelanggan ni, berapa banyak dia beli. So kalau dia ni memang pelanggan yang memang beli banyak, so memang kena layan tu lebih sikit lah. Kalau pelanggan yang membeli sekat beli pun tester je, tapi nak minta layan macam raja, so kita mungkin boleh macam layan-layan macam tu je lah. Tak adalah macam nak layan macam raja betul kan. Order place, yang ni ni lebih kepada note lah. Note ni tak perlu, ni korang boleh expose sendiri. Okay, kita bayar. Ni betul, ni boleh expose sendiri. So nanti based on timeline ni, yang dekat sini nanti korang boleh tengok dia punya journey dia. Dalam sini lah kita boleh tengok sejauh mana journey pelanggan tu. Dia pernah beli banyak kali, bila dia beli, contoh pembelian kedua tu hari apa dia beli, pukul berapa dia beli, semua nanti korang boleh tengok dekat sini. So based on staff nanti korang boleh tengoklah kat sini kan. Staff dengan ada staff boleh komen kat dalam ni untuk manage pelanggan tu. Tapi tu department yang lain lah mungkin. Tu ni satu from Malaysia je. Okay, ni
Ni sekejap, tak perlu tag with ya. Email subscriber. Okay, email subscriber ni lebih kepada sistem, yang ni tak perlu lagi. Tak payah. Alright, ni analytics. Okay, di bahagian sini, di bahagian Shopify ni pun juga kita boleh gunakan benda ni sebagai petunjuk untuk tengok kita punya keberkesanan iklan yang kita buat. Bukan keberkesanan iklan je, tapi keberkesanan bisnes tu sendiri. Sebab tu penting nanti bila kita buat iklan, setiap entry page ni, mungkin entry page ni lain-lain orang dia. Entry page ni mungkin kita buat 1000 entry page. Sales page ni mungkin kita ada 50 entry page. Tetapi Shopify checkout ni kalau boleh kita kena buat dia satu saja. Sebab kita nak tengok daripada 1000 entry page, 1000 sales page yang kita buat, semua ni kena link kepada satu Shopify checkout. Sebab nanti data-data tu kita boleh pakai di sini, di bahagian sini. Kita boleh tengok lah berapa total sales, berapa online store punya session, berapa returning customer rate daripada 1000 pelanggan. Berapa daripada 1000 ni yang membeli, berapa persen yang membeli banyak kali, yang return balik. So kita nak kena tahulah benda tu. Sebab returning customer rate ni lah sangat penting. Sebab sebagai satu bisnes, pelanggan kena beli berulang kali dengan kita, barulah bisnes tu dia boleh thrive, baru sukses kan. Sebab kalau setiap kali pelanggan baru, kita nak cari pelanggan baru, kita benda tu dia takkan boleh dapat banyak profit. Sebab pelanggan baru ni, contohlah, untuk dapat satu pelanggan baru mungkin kita kena spend RM10. Biasa kalau korang spend Facebook Ads kan, korang cakap dia punya leads punya ni dalam RM10 ke RM15, itu baru leads. Tetapi untuk make sure dia sampai ke journey dia membeli, mungkin kita dah spend RM50 untuk dia, barulah dia membeli. So imagine satu pelanggan baru, dia pelanggan ni belum beli lagi, pelanggan ni baru beli. So pelanggan baru kita kena spend RM50, dan produk yang kita jual tu untung dia RM30. So kita kat situ kita dah boleh buat calculation by mathematics. Sebenarnya setiap pelanggan baru yang kita dapat, kita dah rugi RM20. So makin banyak, kalau ada 1000 pelanggan baru yang korang dapat, kat situ korang dah rugi RM20,000 sebenarnya. So dia macam tu kiraan dia. So dekat sini, kat sini lah memegang peranan lah dia punya tracking customer tracking tu. Dan kita boleh tengok lah kat sini online store conversion rate store yang kita buat ni, supaya kita nak tengok benda ni nanti guna dia adalah di sini. Kalau kita buat kat sini kan ada 1000 page entry page, 1000 sales page, Shopify checkout ni, bila orang pergi ke sini, berapa dia punya rate. Mungkin kita boleh dapat sebulan 10,000 traffic contoh. Daripada 10,000 ni berapa yang actually membeli. So kat sinilah yang benda ni akan menentukan nanti di bahagian management, mungkin di bahagian department bos hidayat yang akan menentukan ke mana perjalanan bisnes ni. So kenapa daripada 10,000 orang yang visit entry page pergi ke Shopify, cuma yang membeli cuma 1% je. So kat situ kita boleh melihat benda ni sebagai macam mungkin ada something wrong yang berlaku di sini dan di sini. So kat situlah kita kena menggunakan, sebab tu kita kena gunakan satu sistem supaya kita boleh kaji semua tu. Kat sini kita boleh tengok kan ada added to cart, reach checkout, session converted. Kat sinilah yang kita tengok kalau korang, dia kat sini sebenarnya. Dan kembali return to shipping. Okay. Dekat sini, bahagian sini, added to cart adalah bila orang tekan add to cart, dia pergi ke sini. So dia akan consider added to cart. Kemudian macam reach checkout ni pula, added to cart tadi bila orang tekan button tu, bila tekan button dia akan pergi ke sini. Bila orang klik pada added, dia reach checkout ni kat sini lah, dia akan pergi kat sini. Dia dah sampai checkout. Berapa persen daripada tu, daripada session yang di sini, orang pergi sini, pergi ke sini, dia akan kira nanti berapa yang session tu converted, berapa session converted. Maknanya pelanggan yang sama tu nanti dia akan kira berapa session dia perlukan untuk convert dia punya tu. So kita, ini data-data untuk bahagian marketing department lah, untuk decide benda ni, to analyse. Dan kat sini kita akan tengok top produk yang dijual. Sebab tak semua produk yang kita jual dia laku. Bila kita tengok top produk ni, kita jangan imagine dia macam top product by satu-satu unit, tak. Mungkin kita boleh decide dekat sini adalah based on line product, product line ni maknanya macam kita namakan macam package jimat lah contoh. Dalam package jimat tu ada Energy Man, ada Energy Man Advance, ada Ladies Night. So
kita namakan dia package demand management contoh. So package demand management ni kita jadikan dia macam satu produk dan kita letak di dalam satu campaign yang di dalam kita buat macam satu campaign macam ni. So based on offer macam tu, kita tengok berapa banyak conversion rate yang kita boleh dapat. So kat situ nanti kita boleh decide, okay, bila kita buat produk yang macam ni, dia punya conversion rate dia tinggi. Bila kita jual satu unit, conversion rate dia rendah. Sebab dia mana-mana manusia memang dia suka membeli yang worth dia punya money, yang worth dia punya duit. Contohnya macam kita bayar 100, kita boleh dapat 3 barang. Kita tak nak bayar macam beli 100 boleh dapat 1 barang. Kalau kita pun nak untung banyak, pelanggan lain pun sama juga. Dia lebih kurang macam tu. So nanti kita macam, yang benda ni lebih kepada penting adalah untuk macam bahagian management lah nanti. Sebab nanti dia nak mungkin macam based on data ni yang kita ada, kita akan decide ke mana, bagaimana kita nak menjual barang tu. Macam ni kita nak make sure, okay, dengan harga RM200 orang boleh dapat 5 barang. Dengan RM200, RM150 orang boleh dapat 3 barang. So benda tu sebenarnya mempengaruhi orang untuk membeli. Begitulah kita membeli, begitulah juga bakal pelanggan kita membeli. Online social by traffic source ni, okay, yang ni adalah macam ni lah, kita boleh tengok dia datang dari Facebook ke Google ke apa kan. So kita boleh tengok kat sini nanti. Sales by social source ni, okay, tak ada data. Yang ni lebih kurang macam Facebook lah, Facebook ke Twitter ke Instagram ke. So Shopify dia ada cara bagaimana dia nak detect platform tu. Yang sini by location. By location to Malaysia, okay. Dia tak ada detail sampai macam tahap sampai macam Google dia boleh detect dia macam daripada KL ke, dia daripada Selangor ke, dia dekat Pahang, Kuantan ke apa kan. So yang ni aja Malaysia saja, tak apa. Sales by traffic source, ni tak payah kot. Yang kat sini, ini sangat penting untuk korang. Nanti kat sini kita akan gunakan data yang ada di sini, online store session by device type ni. Korang akan nampak mobile ni memang biasa akan outbid desktop, yang mana pembelian menggunakan mobile biasanya akan lebih besar daripada desktop. So kat sini lah kita akan tengok dia punya ni, sales attribute to marketing. Ini tak payah kot. Okay, ini top referral by session. Kita boleh tengok lah landing page mana yang biasa orang gunakan. Kat sini kita boleh tengok landing page apa yang daripada mana dia datang. Dia datang daripada page yang mana satu kan. So kita boleh gunakan kat sini lah untuk business punya decision. Top landing page ni, ini tak payah kot. Top landing page by session, check out. Reports. Report ni, inilah report yang kita boleh gunakan untuk ni, tengok kita punya performance nanti secara keseluruhan. Yang live view, ini tak payah. Yang ni adalah bila orang masuk ke check kita punya ni, korang boleh tengok kat sini lah. Ini just untuk fancy punya ni. Marketing overview je. Mana session, macam ni perlu hutang. Ni tak perlu kot. Tadi saya dah tunjukkan. Ni dia kat sini je sebenarnya yang abandoned checkout ni. Campaign. Okay. Yang ni kita kena kaji dulu. Nanti saya kaji nak menggunakan macam mana kita nak create Facebook ads yang kita buat tu. Kita letakkan data-data tu ke mungkin kan di dalam ni kan, supaya kita boleh tengok based on campaign yang kita buat, berapa order yang masuk, berapa sales yang masuk, berapa cost pula yang kita spend untuk marketing punya campaign apa semua kan. Automation, ini tak payah kot. Ini lebih kepada email. Sebab kita memang tak menggunakan email. Sebab email dekat Malaysia ni, pelanggan email dekat Malaysia ni dia macam kurang menggunakan email. Sebab saya pun kalau tengok email pun saya tak berapa macam, saya just ignore ya, sebab terlalu banyak sangat kan. Once email ni boleh guna lah. So once kita dah macam bina macam satu brand yang besar ke, yang mana orang memang dah, dia tak macam Grab, dia tak macam Boost, Grab ni kalau orang dengar brand Grab, Boost ataupun Tashengu, kalau hantar email mungkin kita akan mata kita tu akan macam lebih fokus dekat situ kan, berbanding tak siapa-siapa yang hantar email kan. Discount, okay, ni discount tak payah kot, sebab kita tak ada buat macam discount lagi kan. Yang ni korang boleh expose sendiri nanti. Apps, ini tak payah. Ini apps ni dia adalah apps yang menggunakan third party yang kita installkan di dalam Shopify. Itu saja. Setting ni, setting tak payah lah. Setting dia lebih kepada ni. So yang banyak korang akan masuk nanti adalah di bahagian order dan di bahagian buy button. Itu saja. Sekejap. Alright, kita sudah cover semua topik. Alright, okay, sekarang ni kita pergi ke SOP ni lah.
Alright, bila korang dah buat tu nanti, kita nak track setiap campaign yang kita buat, kita nak track dia punya keberkesanan dia. So, nanti Aiman kena tolong saya untuk buatkan Google Drive ni, Google Sheets ni, satu marketer, satu Google Sheets. Tak perlu create pada kosong, just copy paste je yang dah ada. Sekejap Okay, di sini. Okay, di sini, di bahagian sini, apa yang kita nak buat adalah kita kena ni ada data dia. Nanti berdasarkan tarikh ni, apa yang saya nak korang buat adalah kita tengok kolam Okay, di bahagian sini korang nak kena letak berapa Facebook ad spend yang korang buat pada hari ni, pada tarikh sekian. Kemudian korang nak kena letak juga berapa Facebook klik. Maknanya di dalam clicks tu nanti korang nak kena tengok berapa orang klik pada iklan, yang klik pada iklan tu. So korang kena letakkan di sini. Dan saya nak tengok juga berapa actually yang masuk ke entry page visit tu. Dan pada masa yang sama korang kena masukkan juga, disebabkan kita pakai dua page, kita ada entry page dan kita ada sales page. So korang kena masukkan juga berapa yang masuk ke sini, masuk di entry page, berapa yang masuk ke sales page. Kemudian kita nak tengok juga selepas diorang masuk ke sini, berapa WhatsApp leads yang datang, berapa WhatsApp leads yang masuk ke WhatsApp sebenar-benarnya, dan berapa unit sold. Kemudian di bahagian total sales ni dan di bahagian net sales ni dan ROI ni, korang tak perlu nak kira, sebab nanti yang ini saya dah buat formulia dia akan automatic kira based on yang ini, based on data ni. So kat situlah nanti kita akan review, kita akan buat kelas review, sama ada kelas review atau kelas follow up ataupun kelas pembelajaran setiap hari Isnin. Saya dah bincang tadi dengan Bos Hidayat. Saya cakap kat dia, kita kena buat setiap hari Isnin, seminggu sekali kita kena ada satu kelas, sama ada review atau belajar benda baru ataupun macam mana, dia kena ada satu tu. Sebab kita kena review. Kita tak boleh macam cakap kita belajar malam ni satu hari, tiba-tiba esok kita buat, kita terus pandai. Dia tidak macam tu. So kita kena review lah, kita kena guide daripada masa ke semasa, supaya kita nak make sure dalam masa 2 bulan ni kita dah capai kita punya target, iaitu kita nak make sure setiap digital marketer yang ada di dalam team Dia House Secret ni, dia dah upgrade skill yang baru, dia dah ada knowledge yang baru, supaya nanti akan datang ke depan lebih mudah perjalanan company. Dan hopefully daripada secara individu korang memang grow, korang boleh acquire skill yang baru kan. Alright, kalau kita tengok kat sini kan, kita ada tengok kat sini ada Facebook ad spend dia berapa, ada 71 klik. Visit kita nampak, yang ni sebab tak masuk hari tu, tapi kita tengok kat sini. Okay, ni kat sini kita spend 134, Facebook klik ada 305 klik. Kemudian entry page visit ni cuma ada 130 je. Sales page ni orang tak masuk pun, tapi WhatsApp leads masuk 15. Yang ni kita ada 6. So kita nak track lah satu-satu kan. Kat sini dia akan kira terus lah ROI dia berapa. Yang ni kita boleh tengok kat sini ROI dia negatif kan. Kat sini kita sikit je. So ini yang di bahagian sini disebabkan tak nampak dia punya ni adalah disebabkan ada data yang kita miss. Ada yang kadang Facebook tu tak jalan, apa benda semua kan. Dan yang ini wajib korang kena isi tiap-tiap minggu, every hari Isnin tu. Maknanya yang bos saya nak tahu adalah yang ini korang kena isi secara individu. So nanti setiap satu digital marketer akan ada ni Facebook ads, marketing and sales report. Kita akan assign kepada seorang-seorang, dia kena ada. Kalau kita tengok dekat sini lah, yang ni data yang ada untuk nampakkan apa yang saya nak bagi tahu ni. Alright, okay, kita pergi ke Google Ads lah contoh Okay, Google Ads kita boleh tengok sehari kita spend 57, Google Clicks ada 140, dan landing page visit ni ada 107 saja. So kalau kita tengok dekat sini,
yang membeli yang klik pada iklan ada 140, tapi kenapa visit cuma 147? Dia defisit pula 33 orang. Mana 33 orang tu lari kan? So kat sini yang kita nak track. Kenapa kita kena ada sales and marketing report ni, kita kena track macam tu. Dan daripada 107 ni cuma 55 orang je yang actually membaca sampai habis. Kemana lagi baki dia? Cuma 6 orang je WhatsApp. Ini saja yang beli. So kat sinilah yang kita nak track. Sebab nanti bila ada data semua ni, kita centralizekan semua ni di dalam satu tempat. Kita akan nampak perjalanan customer journey tu, kita akan nampak. Okay, daripada awal dia pergi sini, dia pergi ke sini, dia pergi ke sini. Kenapa banyak ni je yang membeli? So dekat situlah Bos Hidayat akan memainkan peranan yang penting, yang mana dalam marketing department tu nanti kita akan decide, okay, mungkin kenapa banyak ni je yang membeli kan. So mungkin bahan-bahan promotion yang kita pakai tu tak kuat, tak cukup power untuk membuatkan orang untuk membeli. So mungkin something yang macam muka anju tak power kan, kita kena pakai muka artis mana-mana tahan untuk mempengaruhi orang membeli. Macam tu lah, dia lebih kurang macam tu lah kan. Dia kena ada Bos Hidayat kena faham nanti di bahagian dia kena fikir macam mana nak naikkan commercial value satu produk. Sebab untuk orang membeli, dia sebenarnya bukan cerita pasal Facebook ads saja. Macam ada produk pergi spend RM100, ada 10 orang membeli. Benda tu tidak, itu separuh betul je. Tapi secara business, benda ni adalah produk tu sendiri, dia kena ada commercial value. Dia macam Grab punya apps tu dengan ada MyCar. Kalau kita pergi ke Kuala Lumpur ni, orang yang pakai MyCar dengan yang pakai Grab, dia jumlah dia berbeza. Ada orang prefer Grab, ada orang yang macam yang tak berapa kenal, dia akan pakai MyCar. Tapi kebanyakan mainstream market, yang kebanyakan orang-orang biasa, kalau kita tanya taxi, e-hailing, nak pakai apa? Diorang biasa akan jawab Grab. So itulah commercial value, yang mana di dalam setiap pelanggan ni, contoh kalau cerita pasal ubat kuat, kita akan tanya, kalau nak beli ubat kuat, nak beli apa? Biasa orang-orang yang beli ubat kuat ni, dia akan cerita pasal CanDB. Diorang akan cerita pasal CanDB. So commercial value punya CanDB punya commercial value, dia sangat tinggi. So daripada segi bisnes tu nanti Bos Hidayat dia kena memainkan peranan dekat situ lah nanti. Dia akan dengan saya berfikir untuk membesarkan. Sekejap Facebook page. Okay, Syafiq ada tanya untuk tengok result Facebook Pixel yang lama. Sekejap, Facebook account ni memang account aku dah tak bayar sebenarnya. Dah lama. Account ni account lama tau. So tak boleh nak tunjuk 100%. Sebab benda ni yang hasil ni dia apa? Hasil ni tak boleh nak tengok kat sini. Result ni sebenarnya sales ni dia ada dalam Shopify yang dulu dah tutup lah, dah lama tutup kan. So tak ada. So sebab masa sekarang memang tak boleh tunjuk, tetapi konsep dia tu lebih kurang macam tu lah. Result tu nanti kita akan tengok daripada masa ke semasa, jangan risau. Kita boleh tengok. Alright. Okay, saya rasa tu saja untuk malam ni. Ada apa-apa nak tanya tak? Takut-takut saya ada tertinggal ke? Hello? Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Yep, apa dia? Alright. Alright.
apa-apa efek. Dia tak ada dia tak ada efek sangat pun benda tu. Maksud efek tu macam mana? Efek yang macam mana nak? Tak ada, benda tu tak ada kaitan. Benda boleh saya terdengar suara double kat sana. Bro mute sekejap, saya jawab. Okay, untuk benda tu dia tak ada efek sangat. Saya rasa kalau macam yang pilih lelaki tadi, kalau bro ambil yang purchase punya pixel tadi, biasa yang macam ni, kalau audience tu tak cukup, memang secara automatik audience dia ada macam minima audience yang bro boleh gunakan untuk bro gunakan event tu. Contohnya macam kalau saya tak tahu berapa banyak, tetapi kalau dia less daripada 15, berapa banyak audience yang bro create tu? Boleh tak saya tahu berapa jumlah dia yang membeli? Yang itu saya tak boleh nak jawab. So yang itu bro kena tanya pada orang yang pakar lah. Tetapi yang saya boleh jawab dekat sini adalah based on audience tu sendiri, based on system tu sendiri. Yang mana kalau bila bro create macam audience tu, nanti audience yang kita buat dia kena berdasarkan satu target market. Maksudnya bro kena faham dia punya logik dulu. Kenapa nak gabungkan pelanggan titis dan energy man? Sebab dia adalah dua niche yang berbeza. So kalau kita ambil pelanggan energy man tu tadi, kita create audience. Bila pelanggan tu mungkin sikit lah, kita imagine mungkin ada 100 pelanggan sebulan atau 1000 pelanggan sampai tak? Lebih kurang kita cakap 1000 pelanggan. So based on 1000 tu, apa yang kita boleh buat adalah sama ada kita iklankan produk baru ataupun kita nak cari pelanggan baru daripada 1000 orang yang telah membeli tu, dengan kita buat look alike audience. Mana look alike audience? Okay, kalau kita pergi ke sini kan, dia ada macam create new, kita ambil look alike audience. So kita boleh pergi ke source yang tadi, yang 1000 orang yang telah purchase tadi, kita cakap macam tu. Based on pelanggan tu, kita create pelanggan baru di sini, bakal pelanggan baru kat mana location yang kita nak. So nanti apa yang Facebook buat adalah based on ciri-ciri orang tu based on ciri-ciri karakter orang tu, apa yang dia baca dekat Facebook, apa yang dia komen dekat Facebook, apa yang dia borak dekat WhatsApp. So nanti Facebook punya sistem ni dia akan cari orang yang based on karakter tu, dia akan jadikan look alike audience. So chances untuk look alike audience ni membeli, dia macam tinggi dia punya tu, chances untuk dia membeli. Dia macam, kalau berperasan, pelanggan-pelanggan yang beli energy man ataupun titis ke macam mana, dia ada macam satu karakter yang lebih kurang sama je sebenarnya. Sebab contohlah kita ambil orang yang membeli kereta mewah. Biasa orang yang membeli kereta mewah ni income dia biasa, household income dia mungkin 10,000 ke atas, kita cakap macam tu lah. Orang yang membeli kereta Mercedes ni mungkin dia punya income dia adalah 10,000 sebulan. Orang yang membeli kereta Viva ni basic income dia lebih kurang 3,000 ke bawah. Dia macam tu, dia ada macam satu karakter yang similar. So based on macam tu lah, sistem Facebook akan create look alike audience macam tu. Tapi nanti kita akan belajar lagi detail untuk buat benda ni, buat yang retargeting dan audience ni. Kita akan buat konsep yang macam ni tadi, yang call traffic apa semua ni. Contoh so dekat sini kita akan buat lah macam traffic yang masuk ke sini. Contoh based on purchase event, kita akan create look alike audience. Kita akan buat dia macam look alike audience. So look alike audience ni kita boleh katakan ini adalah baru, dia bukan warm traffic. So mungkin dia akan
So based on dia punya ni, kita akan create lookalike audience based on event tu. Kita akan, supaya kita boleh filter semua tu, kita akan letak iklan video Anju, kita akan letak iklan video Pak Amka cerita pasal Energy Man. Kita akan nanti kita akan figure out benda tu di lepas-lepas ni. So based on tu, kita akan create sebanyak mungkin kolam yang kita ada di sini. Kita akan create mungkin ada sampai 1000 audience. Kita akan create so kita akan create, imagine kat sini adalah kita punya kolam audience. Kita akan create macam ada 1000 audience. Semua ni akan mengarah pergi ke sini. Dia akan pergi ke sini. Yang ni pun sama juga. Yang ini dia akan pergi ke sini. Contohlah So kat sini, dekat bahagian sini pula nanti, so kat bahagian sini pula nanti kita akan filter lagi. Kita akan filter, kita akan letakkan marketing message yang relevant. Kita akan letakkan video yang relevant. Kita akan letakkan copywriting, gambar apa semua yang relevant untuk convert dia menjadi hot traffic. So benda ni memerlukan macam satu, kita kena, benda ni kena macam kena rancang lah benda ni. Macam mana nak convert orang daripada cold traffic ke warm traffic, daripada warm traffic macam nak convert ke hot traffic. Dia kena macam tu. Dia tak boleh macam letak satu iklan, letak RM100, letak video-video macam ni, dia terus beli. Dia untuk yang level yang besar, macam sekarang kita nak buat berjuta-juta kan, dia kena macam tu. Dan untuk berfikir pada sini ke sini, dia kena ada orang dia yang duduk kat situ, dia fikir benda tu je. Saya harap benda tu menjawab persoalan. Buat masa sekarang, apa yang berada tu just jalankan macam biasa. Jangan risau, nanti benda tu kita akan figure out akan datang macam mana kan. Ada tak apa lagi nak tanya? Apa dia? Macamnya? Data dia tu keluar dua. Yang itu saya nak kena tengok secara dalam. Maknanya bro kena duduk depan saya nak kena tengok benda tu. Nanti saya tanya Bos Hidayat, mungkin kita kena set up macam satu session ke macam mana dekat Zoom. Saya kena tengok terus lah, sebab saya pun tak tahu nak jawab yang macam tu. Tapi kalau kita, bila kita create audience, ada yang dinamakan overlapping. Overlapping ni, kalau boleh tengok kat sini, apa maksud overlapping ni adalah ini. Okay, contoh overlapping, kita ambil. Contoh sembang semua ni. Overlapping ni adalah ini. Contoh. So kalau boleh tengok kat sini kan, bahagian bulat ni dia ada termasuk ke bulat tepi ni sikit. Sekejap saya ambil gambar, buka gambar yang. Okay. So di bahagian sini, ni saya letak kotak. Senang nak ni. Transparent. Okay. Nampak garis Saya turunkan sikit. Okay, kalau bro nampak ni, yang di sini, inilah overlapping nama dia. So, bila bro create audience atau macam mana, saya rasa itu isu overlapping ni sebenarnya. Overlapping ni mungkin terlalu besar sangat. Dia sampai dia terjadi, dia mungkin pelanggan yang sama ke macam mana. So, dia jadi macam tu kan. Tapi saya kena tengok secara detail benda tu. Saya tak boleh nak jawab terus malam ni. Boleh? Alright. Ada apa-apa lagi nak tanya setakat ni?
Yep. Check out untuk website. Sekejap. Okay. Nanti nak buat payment nak kena ada error. Sekejap dekat Shopify ni, dekat dalam sistem ni, dia kena ada masuk ke bahagian sini. Tolong mute kan sekejap. Saya suara double. Kalau pergi ke checkout sini, sekejap dia sebenarnya memang kena letak script Facebook Pixel tu di dalam sini. Tolong mute kan sekejap. Sekejap sales channel di bahagian mana benda tu? Benda tu kepada macam setting situ. Nanti kita buat zoom ni. Nanti kita setting benda tu sama-sama. Sebab malam ni kita just belajar je. Benda tu just macam technical je side tu. Kejap je nak settlekan tu. Sebab nanti kan kita buat macam check out Shopify ni. Yang ni nanti Facebook check out Shopify ni buat masa sekarang, kalau kita pakai yang standard macam ni, kita hanya boleh install satu saja Pixel. So nanti kita akan buat supaya dia boleh install Pixel ni. Contoh kita akan letak di dalam ni. Contoh kalau sekarang ni ada 5 orang kan, kita akan letak ada 5 pixel kat dalam. Contoh kita ada letak nama dia macam pixel Zangge. Lepas tu akan ada Aiman ke. So nanti Facebook Pixel ni kita akan gabungkan dalam satu tempat saja. Tetapi yang kalau bro cakap tu yang ada macam pakai BPS, ada integration, ada error tu, itu bukan isu dalam bro punya part tu. Mungkin part dia adalah dekat Shopify tu, sebab dia tak ada kena-mengena. So yang nanti bila dekat sini, kita dalam satu Shopify checkout ni, kita boleh letak 5 pixel yang berbeza daripada 5 account yang berbeza. So bila datang daripada entry page ni, pelanggan ni, dia datang sini, dia pergi sini, kemudian dia pergi sini, dia akan detect di dalam Facebook account, Facebook Ads account, sampai mana pelanggan yang masuk tu tadi, dia punya journey dia tu, dia dah sampai mana. Kita boleh track benda tu secara individu, secara sistematik. Kalau tak faham macam ni, tak apa, jangan risau. Nanti akan ada kelas follow up, ada kelas review yang kita akan belajar lagi detail untuk set up benda tu. Just malam ni just untuk gambaran untuk semua orang je. Sebab nanti kita akan ada kelas review every weekend, every setiap minggu. Ada lagi nak tanya? Kita akan set up kelas follow up tu memang sampai korang pandai lah. Dan kita akan set up setiap hari Isnin, waktu hari bekerja. Sebab hari weekend mungkin tak perlu kot. Sebab weekend pun korang nanti nak keluar, nak jalan-jalan ke apa kan. Sebab kalau weekend pun kerja pun nanti tak boleh, jadi masalah lain pula kan. Yang saya bincang tadi dengan Bos Hidayat tadi, dia cakap, saya cakap kat dia, mungkin kita kena set up hari bekerja lah, lagi senang kan. Dan mungkin bukan malam, mungkin kita akan set up siang hari. So maknanya dalam kita set up lah, kita ambil waktu macam mana. So untuk set up benda tu, so kita boleh review lah. Kelas tu mungkin boleh jadi review, kelas tu mungkin just macam follow up untuk tambah knowledge, ataupun belajar benda baru atau macam mana. Sebab saya nak kena tengok satu-satu setiap minggu, hasil tu macam mana. Sebab tu saya perlukan ini. Saya perlukan data, korang kena isi dekat sini secara individu punya ni. So nanti sorang-sorang akan ada sales report ni akan ada sorang satu. Saya akan minta Aiman tolong untuk bagi kat korang. So nanti Aiman akan assign lah
seorang satu Google Sheets ni pada orang, dan dia akan masuk ke dalam satu tempat saja. So saya pergi ke satu tempat tu, dalam tu je lah dia punya data dia. So kita tak akan pakai Microsoft Excel dah lepas ni. So kita akan pakai Google Sheets. Semua kita akan online kan. Kita akan pakai cloud solution. Alright. Ada yang lain nak tanya lagi? Ya, boleh, tak ada, jangan risau. Kita boleh sama ada boleh tanya dekat kelas follow up ataupun boleh tanya di dalam group. So nanti kalau walaupun saya tak jawab di dalam group, kalau saya tak perasan ke apa, saya baca sebenarnya. So nanti apa yang korang tanya tu kita akan kumpul masalah tu, kita akan solve di dalam kelas follow up. So kita akan belajar di situ sama-sama lah bagaimana nak ni. Tak ada dah tak ada apa-apa. Bos Hidayat ada nak tambah apa? Ada yang nak tambah apa-apa ke? Yep. Yes. Alright, cantik. Okay, just untuk tambahan untuk korang, nanti kita akan pergi ke Google Ads. So buat masa sekarang yang akan kita akan assign untuk Google Ads adalah Syafiq dan Aiman. So Aiman nanti saya akan ajar personally dekat kamu untuk Google Ads. So nanti korang ada banyak belajar lah. Tetapi dalam masa 2 bulan ni, apa yang kita belajar pada malam ni, digital marketer dalam masa 2 bulan, mungkin dalam bulan Ogos macam tu, saya akan start ajar korang pula Google Ads. Google Ads ni akan jauh lebih complicated daripada Facebook Ads. Facebook Ads ni senang je sebenarnya. So nanti korang kena ready lah. By August kita akan belajar benda baru, dan SOP dia yang sama juga. Sama saja, dia tak ada beza pun. Cuma beza dia adalah pada nak operatekan Google iklan Google Ads tu. So dia just lebih complicated sikit berbanding ni. So korang kena ready lah pada waktu tu. Sebab kita nak upgrade sekarang ni, setiap digital marketer yang ada kena pandai Facebook Ads, kena pandai Google Ads, kena pandai YouTube Ads. Tapi kita akan pergi satu persatu. So by the end of this year ke macam mana, kita nak make sure Facebook Ads, Google Ads korang dah boleh tapau. Sebab kita nak boleh nanti semua iklan kita dekat Google tu 1, 2, 3 sampai 10, semua dalam tu semua kita punya. Nah, macam tu. Boleh, tak ada masalah. TikTok Ads saya memang tak boleh nak ajar sebab saya tak pernah buat. So korang explore lah sendiri benda tu Tapi konsep dia sebenarnya lebih kurang sama aja. Mungkin nak kena cari orang yang dekat Dua Secret tu yang pandai joget-joget ke kan. So saya tengok TikTok ni banyak joget-joget kan, lagu-lagu yang sama kan. So kat situ kot korang nak buat iklan kan. So korang nak jual kuat pun mungkin nak kena pakai Pak Amka joget TikTok ke macam mana, saya tak tahu kan. Kalau tiba-tiba korang belilah produk saya kan macam sini, saya tak rasa orang akan beli macam tu. So sebab dia kena cakap Pak Amka joget-joget, okay belilah Energy Man terbaik. Mungkin orang conversion rate tu akan tinggi. Ada macam tu sebenarnya. Ada apa lagi nak tanya?
saya terlupa nak bagi tahu, Facebook Ads ni nanti kita akan korang ada export Instagram tak? Ada export Instagram tak? Instagram Ads. So nanti kita akan tengok juga yang Instagram. Sebab Instagram saya tak pernah involve secara directly, tapi kita akan belajar bersama-sama terus lah Instagram Ads, sebab dia punya basic dia sama je sebenarnya kan. So itulah basic dia, sebab dia menggunakan sistem yang sama kan. Dia tak menggunakan sistem yang lain. Alright, ada apa-apa lagi nak tanya? Alright, kalau tak ada apa-apa, kita akhiri kita punya session malam ni. Saya nak ucapkan terima kasih dan selamat malam. Tetapi Aiman nak kena stay dulu sebab saya nak brief dia pasal Google Sheets. Okay, sama-sama, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.